Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bersama saya dalam Sembang Al-Quran. Kali ini kita akan bersembang mengenai surah yang menyentuh emosi Nabi, menaikkan motivasi baginda, menarik kembali fokus baginda. Surah Asy-Syarh. Bila cerita pasal surah ni, mesti tak lupa ia bersambung dari cerita dari surah Duha. Seperti dalam sirah, bila wahyu terhenti lama, Nabi dalam keadaan kesedihan yang amat sangat. Sampai dikatakan, Nabi hampir terjun daripada bukit untuk membunuh diri. Walaupun cerita ni tak sahih, tetapi ada riwayat yang mengatakan begitu. Nak gambarkan betapa sedih keadaan Nabi ketika itu. Maka turunlah surah Ad-Duha setelah beberapa tempoh wahyu terhenti. Dan surah Asy-Syarh ini turun seolah-olah melengkapkan turunnya surah Ad-Duha. Okey, jom kita masuk ke surah ini. Saya bahagikan surah ini kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, ayat 1 hingga 4. Kalau kita tengok dia punya terjemahan, seolah-olah Allah nak pujuk Nabi. Ayat-ayat manis, ayat-ayat manja dari Allah ni. Alahai lembutnya bahasa ilahi kepada Nabi tercinta. Mula-mula Allah berkata, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Lepas lapangkan dada, Allah pujuk Nabi. Dan kami ringankan bebanmu yang telah memberatkan belakangmu. Ditambah dengan Allah muliakan Nabi dan kami telah angkatkan namamu. Mula-mula Allah lapangkan dada Nabi. Kemudian Allah ringankan beban. Dan Allah gembirakan Nabi dengan memuliakannya, dengan mengangkat nama baginda di tempat yang tertinggi. Cuba bayang, kita nak pujuk orang. Mula-mula kita tenangkan dia dulu. Lepas tu kita tanya, ada apa saya boleh bantu? Nak ringankan beban dia. Lepas tu kita puji dia pula. Inilah teknik Allah mengajar nak pujuk orang. Allah muliakan Nabi dengan mengangkat namanya ke Lauh Mahfuz untuk nama Nabi disebut di dalam doa, dalam selawat dan sebagainya. Juga disebut di dalam kalimah La ilaha illallah. Manusia mana yang dapat darjat tertinggi ni selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Allah pujuk Nabi ni. Cair Nabi dengan pujukan Allah SWT ini. Memang surah ini buat Nabi bersemangat. Masuk bahagian yang kedua, ayat 5 dan 6. Sesungguhnya bersama kesukaran itu ialah kemudahan. Allah ulang 2 kali ayat ini. Nak tegaskan, dan memang keadaan Nabi merasa beban dakwah itu tersangat berat. Kita faham dalam keadaan masyarakat yang teramat jahil, nak terima benda pelik memang susah. Kena pula Nabi mengaku bahawa dia adalah Nabi. Bukan benda kecil orang nak terima. Itu baru kesusahan yang pertama. Tak boleh bayang nak menguasai hati orang yang berkuasa. Seperti yang kita tahu, kaum Quraisy bukan sembarang kaum. Kita terus ke bahagian yang ketiga, ayat 7 dan juga 8. Ayat 7 ini Allah suruh cari sebab untuk lapangkan hati, buat bekalan untuk hari-hari yang seterusnya. Nabi juga ada menyarankan, kalau sedang marah, tukarlah kedudukan dari berdiri kepada duduk. Saya sendiri kalau marah dekat murid saya dekat kelas, habis je kelas, senyum semula, ingat balik benda-benda baik yang pernah murid saya buat tu. Kesalahan dalam kelas adalah kesalahan dalam kelas. Tak perlu nak bawa sampai keluar kelas. Kiranya macam murid tadi, dia dah sediakan bekalan untuk tak kena marah dengan kebaikan yang lain. Bekalan untuk Nabi adalah solat, doa dan apa-apa ibadah khusus. Bila dilanda masalah ataupun tekanan, ada solat dan doa jadi penguat. Masuk ayat yang ke-8. Dan kepada Tuhanmu tumpukanlah perhatian dan minatmu. Sebenarnya seruan ini lebih kepada ibadah dan taubat kita kepada Allah. Lebih kepada ibadah khusus dan seharusnya untuk kita pusatkan segala perbuatan kembali kepada Allah. Makan kerana Allah, mencuri pun kerana Allah. Terus tak jadi nak mencuri. Sebab mana ada orang yang buat dosa, dia berniat sahaja aku mencuri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak jadilah nak buat kan? Okey, sekian sahajalah sembang Quran kita pada kali ini. Akhir kata, motivasikanlah diri anda dengan surah ini. Pujuklah diri anda dengan surah ini. Sesusah mana pun kesusahan kita hadapi, pasti akan datang kesenangan. Video ini adalah sembang Al-Quran. Bukannya kuliah Quran, bukan kuliah tafsir. Wallahu alam. Moga kita berjumpa lagi.